bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Asiah Sulaiman, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Ya, okey, baik, pertama sekali kita sedia maklum ya, rata-rata warga kerja Malaysia dia menyandarkan segala perancangan persaraan mereka kepada simpanan KWSP mereka. Dan adakah tindakan ini akan membantu dalam rangka pelan persaraan bagi menjamin keberkesanan perancangan itu nanti? Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih atas jemputan ini. Sememangnya kita tahu bahawa dana persaraan iaitu daripada KWSP adalah satu dana yang sangat penting kepada warga pekerja. Ya, sebab itu dinamakan dana persaraan. Jadi mereka perlu ada satu jaminan kewangan lah ya, selepas mereka bersara nanti. Dan kita tahu juga dana persaraan ini adalah kita tahu kita punya jumlah guna tenaga kerja hampir 16 juta penduduk guna tenaga yang bergantung pada dana persaraan ini. Okey, jadi ini adalah satu dana jangka panjang. Kalau kita lihat ya, kalau katakan seorang tu bekerja pada umur 25 tahun dan dia bersara pada umur 60 tahun, so dia ada selama 35 tahun. Jadi dana ini sangat pentinglah untuk dia menggunakan selepas persaraan nanti. Apatah lagi kalau kita dapat lihat sekarang bahawa dari segi statistik menunjukkan tak jangka hayat penduduk Malaysia telah meningkat. Bagi lelaki 73 dan bagi wanita 78 tahun. Dan dijangka pada tahun 2050 nanti jangka hayat penduduk kita meningkat kepada 80 tahun. Maknanya kalau mereka bersara pada umur 60 tahun, mereka ada 20 tahun untuk mereka membiayai kehidupan mereka selepas persaraan. Okey. Jadi saya ingin menegaskanlah memang rata-rata warga kerja kita menyandarkan simpanan pekerja mereka untuk digunakan bagi kehidupan yang selesa lah masa persaraan nanti. Itu perkara yang sangat penting untuk kita berikan perhatian. Jadi mungkin Prof mungkin boleh memberikan pencerahan kepada penonton di luar sana, apakah antara instrumen kewangan yang sangat penting bagi menjamin matlamat kewangan kita pada masa persaraan kelak? Okey, sebenarnya memang saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa dana persaraan adalah satu dana yang penting. Kita boleh lihat kebanyakan negara pun memang punya dana persaraan. Sebab kalau kita tiada, kita tanya kepada diri kita sendiri dan kepada yang lain, adakah kita mampu membentuk satu dana persaraan kita sendiri selepas kita bersara? Sememangnya tidaklah. Tak ada, saya yakin tidak ada yang mampu untuk membentuk dana persaraan kita sendiri. Kalau maknanya semua akan kemungkinan ramai akan nanti jatuh ke miskin. Okey, so kalau kita lihat pun memang kebanyakan negara mereka ada dana persaraan mereka sendiri kan. Setiap negara kita boleh ambil contohnya dana persaraan yang saya rasa yang terbaik lah, iaitu Singapura. So mereka ada satu dana persaraan mereka pun telah diterima sebagai satu dana persaraan yang sustain, yang boleh menjamin kehidupan warga kerja selepas mereka bersara, yang mana pada tahun 2020 dinobatkan sebagai Global Retirement Index, indeks persaraan global yang mana terbaik di Asia dan tempat ketujuh di seluruh dunia. Okey, baik. Jadi itu mari kita boleh ikut contoh. Kalau mana yang boleh, yang baik kita boleh ambil. Cuma dalam masa yang sama juga keyakinan kita tu untuk memastikan macam boleh ke ni nak dapat kumpul wang yang sebegini banyak untuk waktu persaraan yang lebih selesa. Saya rasa ramai juga dalam kalangan Malaysia yang masih lagi tak berapa nak yakin dengan pelan persaraan mereka dan tak bersedia dengan sumber kewangan yang mencukupi untuk ke arah itu. Jadi bagaimana ataupun faktor yang boleh kita kena pasti untuk kita bawakan pelan persaraan kita itu dalam kadar yang realistik dan juga berkesan untuk menjamin persaraan kita kelak nanti? Sebenarnya nak kata macam mana kita nak kata kita untuk kita mencapai dana persaraan yang kena berealistik kan. Jadi ini bukan satu tempoh yang pendek. Maknanya bukan satu perkara yang boleh dipandang rendah lah. Maknanya kita semua
ini sebenarnya macam saya sendiri mengajar khusus asas keuangan peribadi kepada pelajar saya. Jadi saya kita semua kena ada pendidikan keuangan. Macam mana nak mengurus keuangan peribadi. Sebab dia bermula daripada kita selepas kita bergraduat dan seumpamanya kita bekerja. Jadi dari situ kita dah ada ilmu keuangan. Macam mana nak mengurus keuangan dengan baik. Okey, misal kata kita ada beberapa perkara yang kita boleh perlu pelajari seperti macam kita kena strukturkan semula perbelanjaan kita mengikut apa yang kita peroleh. Dan juga pada masa yang sama, kalau mengikut pakar keuangan, 1/3 daripada kita punya pendapatan tu perlu kita simpan sebaik-baiknya sekira sepatutnya lah kan. Yang kedua, kita perlu ada pengurusan hutang yang baik. Macam mana kita nak manage hutang kita. Okey, jadi ini kita ada hutang yang jangka pendek, jangka panjang. Jadi maknanya selepas kita bersara, kalau kita dapat selesaikan hutang kita semasa kita bermatan, itu adalah satu langkah yang sangat baiklah. Dan kemudian macam mana kita menguruskan risiko. Ya, risiko seperti dalam keadaan berlaku pandemik COVID-19, risiko mangsa banjir yang kita memang tak jangkakan berlaku baru-baru ini. Yang mana pengurusan risiko ni boleh dibuat seperti mengambil takaful yang bersesuaian kan. Jadi mereka yang ada misal kata mengambil takaful untuk bencana alam, mereka masa inilah untuk mereka menggunakan manfaatnya. Okey, dan juga takaful-takaful lain seperti pendidikan yang kita rasa ada keperluan pada kita. Jadi itu perlu difikirkan secara bijaklah. Jadi saya selalu ingatkan pelajar-pelajar saya juga. Okey, bila you start kerja nanti, you kena manage you punya keuangan. Apa keperluan, apa bukan keperluan. Dan akhir sekali lah dana persaraan kita yang kita yang dicarut oleh ada caruman majikan dan pekerja kan. Jadi kita kena ingat dan kena akurlah bahawa ini untuk dana persaraan. Bukan kita boleh guna sewenang-wenangnya lah. Pada masa yang sama kita tahu pihak EPF contohnya mereka ada memberi kelonggaran juga untuk kita gunakan dalam pasal itu sebahagian wang tu untuk kita gunakan bagi manfaat kesihatan, perumahan kan, manfaat pendidikan misalnya. Bukan tak ada kan, ada, tapi yang untuk pesan tu kita mesti kena akur untuk kita bagi menjamin kehidupan kita selesa lah selepas kita bersara nanti. Betul. Yang Prof nyatakan tadi, wang persaraan ini tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya lah. Ia untuk memastikan kehidupan kita yang lebih selesa, khususnya ketika kita dah bersara nanti. Jadi mungkin Prof ada saranan yang ingin diberikan kepada penonton, khususnya bagaimana untuk kita memastikan daya tahan wang simpanan persaraan kita, bagaimana untuk mengelakkan wang simpanan persaraan kita daripada kehabisan ataupun diguna pakai secara salah, Prof. Okey, mampu ke tidak mampu itu saya tak ada jawapannya. Maknanya kita kena tanya diri kita sendiri. Jika kita menggunakan keuangan kita boleh mengurus keuangan kita secara bijak, pada saya jangka kita mampu untuk mengurus keuangan kita dengan baik. Okey, dan ada banyak ada banyak plan yang kita boleh buat. Sama ada kita boleh guna wang persaraan itu untuk kita laburkan dalam perkara-perkara yang pelaburan berisiko rendah, misalnya kata kan. Dan itu saya rasa kita boleh carilah kan. Kemudian kita kalau kita boleh gunakan wang persaraan itu, kita boleh menggunakan, maknanya kita tidak perlu keluarkan semua, kita boleh menggunakan secara skim berpencen. Sebab ialah kita tahu bahawa wang kan bila kita mendapat kita nak macam bila kita rasa kita banyak duit, kita akan guna sewenang-wenangnya. Itu yang kita bimbanglah kan. Dan itu perkara yang kita boleh encourage lah kepada warga kerja, pekerja di Malaysia. Dan apa yang tidak digalakkan adalah mengguna wang secara perbelanjaan yang besar. Misalnya kata bila kita bersara, kita guna wang tu untuk perjalanan yang besar, ataupun kepada perkara-perkara yang sebab kita dapat lihat secara bukti ataupun maklumat yang telah dibuat kajian bahawa pesara ni bila mereka bersara, bila mereka mengeluarkan semua mereka boleh habis simpanan tu dalam tempoh 5 tahun. Okey, itu sangat menakutkanlah. Kalau nak hidup sampai 80 tahun, so 65 tahun saja duit dah habis. Okey, kena bekerja lagi. Ya, betul. Kena bekerja kan. Satu lagi 19% ataupun 2.7 juta pencarum ni, mereka ada simpanan yang sangat minimum lah, simpanan minimum saja.
Okey, ini satu kebimbangan lah jika simpanan yang ada pun sudahlah minimum, tapi kalau itu yang mereka nak gunakan pada masa kini, so amat membimbangkanlah bagi dana selepas persaraan nanti. Ya, okey. Dan kita tak nafikan kalau tadi Dr. menyebut 5 tahun ni, tapi ada juga yang dalam masa setahun dah habis dah semuanya. Betul. Itu sangat membimbangkan sebab apabila wang itu tidak diurus dengan baik kerana memikirkan bahawasanya duit ada banyak, so kita akan guna sebab sebelum ni tak dapat nak gunakan untuk perkara-perkara yang paling suka. Paling istilahnya adalah kita enjoy duit kita yang kita dah kerja keras selama hari ini. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau mereka yang memikirkan masa depan yang lebih panjang lagi, mereka perlu ambil wang tersebut juga untuk dibawa separuh daripadanya untuk dijana lagi mesti pelaburan-pelaburan yang lain. Dan masa yang sama sekarang ini pun kita beri contohnya memberi kita ruang untuk kita keluarkan sedikit untuk kita menjana pendapatan dan pelaburan yang disarankan. Jadi ini sangat penting untuk kita buat perancangan yang lebih teliti. Cuma mungkin dalam kalangan rakyat Malaysia ada yang mengatakan memang saya dah kumpul duit tersebut untuk persaraan, tetapi kalau dah waktu kecemasan seperti mana kita tahu, kita terpaksa gunakan. Jadi macam mana di realiti kita nak berdepan, saya dah kumpul untuk persaraan tapi terpaksa digunakan waktu ini sebab dah tak ada pilihan. Apa yang berikan? Pada saya apa yang isu-isu berlaku di Malaysia ni, saya rasa banyak pihak-pihak yang boleh membantu. Okey, kita pun tahu banyak dana-dana daripada NGO, kerajaan dan bukan kerajaan yang memberi kemudahan bila berlaku sesuatu bencana di Malaysia. Saya rasa pada masa yang sama juga sepatutnya mereka boleh menggunakan simpanan yang sedia ada lah, sekiranya mereka ada lah. That's why kita punya plan daripada awal tadi tu. Masa kita daripada kita muda, masa kita mula bekerja. Okey, bukan kita mengharapkan dana persaraan ni, dan kita kena ingat dana persaraan ni selepas kita bersara pada saya. Okey. Jadi kita nak senang sekarang ke kita nak senang kemudian? Kan balik kepada yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi bermakna sekarang prinsip kita lah bersusah-susah sekarang untuk masa depan yang lebih senang, maksudnya begitu. Ya, kita ada banyak bantuan dari yang saya dengar lah kan. Kita boleh dengar macam-macam bantuan yang daripada kerajaan dan bukan kerajaan, NGO dan sebagainya, dan donation yang secara persendian seumpamanya untuk membantu apa yang kejadian yang berlaku baru-baru ini kan, seperti mangsa banjir kan yang tidak dijangka sama sekali. Betul. Negara kita berhadapan bukan sahaja situasi banjir, tapi sebelum itu lagi kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 yang sangat meruncing. Perniagaan pasar ditutup, ada yang kehilangan pekerjaan. Dan ingin saya kongsikan sedikit dari pernyataan daripada KWSP, iaitu kemudahan pengeluaran bersifat luar biasa seperti air lestari, air sinar dan air citra berikutan pandemik COVID-19 mengakibatkan sejumlah 101 bilion telah dikeluarkan disalurkan kepada 7.4 juta ahli. Jadi berikutan ini menyebabkan seramai 6.1 juta ahli kini mempunyai kurang daripada RM10,000 dalam akaun mereka. Jadi bagaimana pandangan Prof sendiri dan menilai situasi ini, bagaimana mereka mampu bertahan untuk meniti ke usia-usia selepas persaraan nanti? Saya jangkakan kalau mereka hanya menyandarkan kepada wang persaraan tu memang tak mampulah. Kalau RM10, RM10,000 kan. Tapi kalau mereka ada dana-dana lain yang mereka telah bersedia lebih awal, yang pelaburan-pelaburan seperti ASB, simpanan dana tabung haji dan sebagainya, situ kita tak pastilah. Tapi kalau tak ada, memang ini menjadi satu tanggungjawab sosial lah kepada pihak kerajaan dalam 20-30 tahun nanti, macam mana nak menghadapi situasi rakyat Malaysia yang berada dalam kemiskinan dengan kos hidup yang semakin meningkat. Sangat membimbanglah bila saya dengar statistik itu. Betul. Benar kita tiada pilihan sekarang ini, tapi cuma bila ada mereka yang ada pilihan tetapi tetap memohon bantuan yang diberikan melalui contohnya dengan mengatakan dan berdialog bahawasanya kata duit kita tak apalah kalau kita keluarkan pun, walaupun tak adalah memerlukan sangat pada ketika itu sebab kita kan diberi ruang untuk cuba untuk keluarkan bagi kegunaan kita sewaktu pandemik. Tetapi bila dengar antara yang dibuat oleh masyarakat yang tidak mengalami kesusahan, tetapi bila diberi ruang untuk keluarkan sedikit, mereka ambil peluang tu. Jadi bagaimana situasi seperti ini juga memberi impak yang mungkin mereka tak nampak sekarang ni? Ya, bila adanya kemudahan keluaran tu, tentu semua orang akan keluarkan. Bukan saja mereka terkesan, mereka yang tidak terkesan juga akan keluarkan sebahagian dana persaraan mereka, bukan? Jadi impak dia
memang sangat membimbanglah pada saya, membimbangkan. Kalau mereka ada pelaburan lain kan, simpanan lain, itu tak mungkin boleh membantu. Dan saya jangkakan kalau ini dah yang berlaku seperti yang dicakapkan tadi, berapa juta penduduk Malaysia yang memiliki kurang daripada 10,000, saya jangkakan memang kita akan jadi warga emas yang selepas persaraan mereka masih terus bekerja. Itu yang saya jangkakanlah, ataupun menjadi tanggungjawab sosial kepada kerajaan macam mana nak mengatasi masalah ini akan datang. Okey, takkan kita nak warga emas yang mereka yang selepas bersara nanti hidup dalam kesempitan, betul tak? Hidup dalam kesempitan. Maknanya mereka boleh terus bekerja, kena terus bekerja, terpaksa terus bekerja, ataupun pada masa yang sama kita akan berbalik kepada inilah kepada pihak kerajaan lah, macam mana nak menangani masalah ini. Baik. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian lah, khususnya bila kita berbicara berkenaan senang sekarang ataupun kemudian. Jadi sedikit kesimpulan daripada Prof sendiri kepada penonton, khususnya dalam mereka mengurus kewangan mereka, khususnya dalam merancang kewangan, khususnya simpanan persaraan mereka. Ya, dan masa sama tambahnya sedikit menyelami juga perasaan mereka yang benar-benar terdesak untuk menggunakan waktu sekarang, dan berusaha juga mencari cara macam mana untuk menambah lagi kewangan mereka itu supaya dapat hidup dalam keadaan lebih selesa sewaktu bersara nanti. Saya ingin menekankan sekali lagi bahawa dalam persaraan kita perlu akur lah, kita perlu akur. Bahawa dana persaraan untuk kita gunakan selepas persaraan nanti bagi menjamin kehidupan kita. Tapi kita kena, saya empati juga dengan mereka yang memang sangat terkesan, kan. Cuma saya boleh katakan, saya rasa banyak pihak membantulah. Saya rasa banyak pihak membantu. Dan mereka mungkin kena lebih berusaha lah macam mana nak menambahkan lagi dana persaraan mereka. Kan pada masa kini pun kita tahu bahawa rakyat Malaysia bukan buat satu pekerjaan. 2-3 pekerjaan. Okey. Itu kita dah nampak, sebab semakin kita apatah lagi kalau kita nak menuju ke arah negara maju kan. Maknanya dengan kos hidup kita yang semakin meningkat pada masa ini, maknanya tidak pekerjaan, satu pekerjaan itu tidak cukup untuk menampung kehidupan. Okey. Itu lah dari saya. Ya. Okey, jadi sangat penting untuk kita buat perancangan yang lebih teliti dan kita semak balik apa yang boleh kita lakukan, sebab masih lagi belum terlambat sebenarnya untuk kita buat perancangan tersebut selagi tenaga masih ada, selagi ada jalan untuk kita mencari rezeki. Jadi kita cuba dan berusaha. Kerana kalau ikutkan untuk betul-betul selesa, sebenarnya ada banyak jumlah wang yang kita perlu ada. Tetapi kalau itu tertakluk juga kepada tujuan kehidupan anda selepas bersara nanti. Kalau rasa nak terus bekerja, jadi tak apalah. Tapi kalau sekarang ini rasa nak bersara lebih awal, nak hidup lebih selesa, harus ada perancangan yang teliti, dan ramai pakar-pakar kewangan di sana yang dapat membantu anda dari segi ini. Ada sedikit yang ingin saya sebagai ingatan lah atau pedoman untuk pendengar dan diri saya sendiri juga. Maknanya kita kena berhemahlah dalam mengurus kewangan kita, jadikan dia sebagai cara hidup kita, budaya hidup kita, dan kita kena ingat bahawa mereka yang kaya adalah mereka yang bebas daripada hutang. Okey, itu yang paling penting lah, sebab kita jadikan sebagai pedoman hidup lah. Baik, insya-Allah kita harapkan melalui kata-kata motivasi dan juga nasihat daripada Profesor Madya Dr. Nur Asiah Sulaiman, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia itu tadi, dapat memberi semangat dan juga motivasi kepada kita semua untuk kita belajar mengurus kewangan kita dengan kaedah yang lebih terbaik untuk kita memberi pilihan senang sekarang ataupun senang kemudian. Ya, terima kasih sekali lagi. Okey, baik. Dan untuk waktu ini kita nak memberi haluan kepada rakan kita berada di Malaysia untuk mengetahui tentang keadaan cuaca, dan selepas ini ada lagi perkongsian lain yang kita akan bawakan dalam bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia.